Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang saya muliakan, kepada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid. Seterusnya muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyakkan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memberikan kepada kita nikmat. Nikmat banyak sangat ni tuan-tuan. Salah satunya yang kita berada di dalam dia sekarang, iaitu nikmat masjid. Nikmat berada pula di dalam masjid. Adanya masjid itu merupakan nikmat. Adanya kita dalam masjid ni pun nikmat. Sebab ada tempat yang tidak ada masjid. Tak boleh buat masjid pun. Ada tempat yang ada masjid, tapi ditukar menjadi museum. Ada yang tukar menjadi gereja. Ada masjid yang tidak ada orang. Masjid saja, orang tak ada. Ada masjid yang hanya dijadikan sebagai tempat lawatan, melawat, pelancongan dan sebagainya. Jadi kita bersyukur tempat kita ni ada masjid, ada jemaah, ada pengimarahan. Sebab Nabi sebut di dalam hadis baginda tentang salah satu keadaan di akhir zaman. Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid di akhir zaman itu amirah, hebat. Hebat, tetapi tidak ada petunjuk daripada Allah. Tidak ada wahya kharabun minal huda, jauh daripada hidayah. Yang ni yang kita takut tuan-tuan, adanya masjid tapi jauh daripada petunjuk. Tuan-tuan yang saya hormati, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi masjid yang serba indah, serba cantik. Ini bukan sejuta ni. Ini 2-3 juta ni. Mau 10 juta ni belanja. Nak buat masjid yang macam ini. Harga ni. Tetapi untuk membangunkan manusia di dalam masjid itu lebih sukar daripada membangunkan sebuah masjid. Nak bina surau, nak membina masjid senang. Ada peruntukan jalan. Ada derma jalan. Ada tanah wakaf jalan. Tetapi nak menghidupkan orang yang berada di dalam masjid. Yang nak menghidupkan orang untuk datang ke masjid. Kerana masjid itu perlukan pengimarahan. Dan pengimarahan itu datangnya daripada kita, manusia. Saya, tahun 90-an, saya dengar satu sesi soal jawab dalam radio. Soal jawab agama. 9 pagi, 10 pagi ni soal jawab agama di stesen radio. Jadi ada satu penyoal, dia tanya pada ustaz dalam radio tu. Dia tanya, ustaz, saya ada bersemayang beberapa kali di masjid yang ustaz menjadi imam. Soalan saya, kenapa di masjid tu banyak orang gila? Orang yang tak sempurna akal. Orang gila yang banyak duduk tidur, yang duduk di bawah. Dan apa tindakan pihak masjid? Kenapa orang macam tu datang masjid? Jadi penceramah tu jawab, nak buat macam mana? Yang sihat tak datang, yang gila lah yang datang. Yang sihat tak mau datang, yang sihat akal tak nak datang. Maka yang akan datangnya yang tak sihat akal. Ini dia tuan-tuan yang kita nak bincangkan pada malam ini tentang satu sifat daripada tanda-tanda orang yang baik, yang boleh mengimarahkan masjid.
yang dipanggil sebagai orang yang berakhlak. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Wa ma bu'ithtu li utammima makarimal akhlak." Dan tidaklah aku ini diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Tuan-tuan, kekuasaan, kekuatan, kemuliaan sesebuah negara bukan dilihat kepada saiz negara. Bukan dilihat kepada besarnya negara tu. Dilihat tentang akhlak rakyat dia. Nak tengok hebat tak hebat negara tu, tengok akhlak rakyat dia. Kalau rakyatnya akhlaknya bagus, maka hebatlah negara itu. Tapi kalau negara itu besar, gagah, kuat sekalipun, penduduknya teruk, rakyatnya itu teruk, maka teruklah negara itu. Membangunkan rakyat itu, membangunkan insan. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa kita tak buat MRT? Kenapa kita tak buat LRT? Kenapa kita tak buat yang itu, tak buat yang ini? Kalau kita nak mengejar pembangunan dunia, sampai bila pun tak habis. Ada orang komplain, jalan kita makin sesak. Jalan raya makin sesak. Highway makin sesak. Sabtu Ahad saja jam. Apa masalah kita ni? Langsung, saya kata, tak jam lagu mana tiap-tiap bulan keluar kereta baru. Kita import kereta, kita buat kereta, kita jual kereta. Kemudian kita komplain, jam. Jalan tak bertambah besar. Dah habis besar dah. Main rumah orang dah. Naik jalan di atas pula, atas bawah bersimpang siur. Takkan selesai sebab hang jual kereta. Tak nak bagi jam, terus jual kereta. Hadkan pengeluaran kereta, hadkan penjualan kereta, hadkan orang-orang yang boleh pakai kereta, hadkan tempoh kereta. Selesai masalah. Nak bangunkan apa lagi tuan-tuan? Kereta api laju dah buat, kereta api ETS dah buat, bas ekspres dah buat, kapal terbang dah buat. Ada kata Ustaz, kita perlukan bangunan yang hebat. Kita pergi ke London, tak ada bangunan tinggi mencanak pun. Negara besar, negara kaya, bangunan buruk-buruk, rendah-rendah, ya, tak ada bangunan pencakar langit. Yang banyak bangunan pencakar langit dekat Arab dengan Malaysia. Kerja duduk berlawan je, tambah satu lagi China. Mai terbakar lah tuan-tuan tingkat 102 tu, siapa nak padam? Mai tingkat 88 tu terbakar lah tuan-tuan. Bomba kita tangga dia tinggi sampai mana? Tuan-tuan balik sekejap lagi pergi tanya bomba, Encik, ketinggian paling tinggi tangga bomba sampai tingkat apa? Sebab tu saya tanya pada orang-orang di negeri lain, kenapa bangunan korang tak ada tinggi-tinggi? Supaya kalau jadi apa-apa insiden, kami boleh selamatkan diri dan selamatkan orang. Sebab kalau tinggi-tinggi kami tak boleh buat apa, tunggu dia rebas sendiri dia. Untuk pembangunan material, pembangunan kebendaan, sebenarnya cukup lah. Yang kita kena bangunkan sekarang ini ialah pembangunan insan. Pembangunan manusia. Kita kena bangunkan orang. Bagaimana nak melahirkan akhlak, bagaimana nak melahirkan manusia yang baik. Manusia yang baik, peradaban dia. Manusia yang baik, perangai dia. Manusia yang baik, jiwa dia. Buat bangunan tinggi-tinggi, kalau jiwa tak betul, dia terjun bangunan, bunuh diri. Buat jambatan panjang-panjang, 2-3 buah, tempat orang bunuh diri. Buat kereta cantik-cantik, jadi race. Buat motor laju-laju, S1R, buat orang race. Sebab apa? Sebab yang nak menggunakan kemajuan tadi itu tak dididik. Tak dibentuk. Yang inilah yang tugas kita yang berada di rumah Allah ni tuan-tuan, membantu semua pihak. Bagaimana nak melahirkan insan-insan yang berakhlak. Tuan-tuan yang saya muliakan. Siapa Ustaz contoh insan berakhlak? Sudah pasti contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Persoalan dia, di mana, setakat mana yang kita belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu kata akhlak terbaik akhlak Nabi, akhlak terbaik akhlak Nabi. Selalu kita dengar. Tapi adakah kita belajar mengkaji betul-betul tentang akhlak Nabi? Kalau di sekolah, setakat mana kita belajar sirah? Kalau di tempat lain, setakat mana kita mengenal Nabi kita? Di media, setakat mana disebutkan tentang Nabi Muhammad? Dalam televisyen, dalam radio, setakat mana diceritakan tentang Nabi Muhammad? Tambah-tambah hari ini ada sekelompok orang, bila kita cerita tentang Nabi Muhammad, dia kata bid'ah. Bila diperbanyakkan cerita tentang Nabi Muhammad, bid'ah. Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah buat. Lagi huru-hara, tuan-tuan. Bila masa Ustaz, kami kata bid'ah bila cerita tentang Nabi Muhammad, hang kata maulid Nabi bid'ah. Maulid Nabi itu apa? Ceramah, mengadakan ceramah, menceritakan tentang Nabi Muhammad. Tentang keluarga Nabi Muhammad. Tentang akhlak Nabi Muhammad. Hang kata bid'ah. Pasal apa? Dia kata sebab Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah sambut Maulidur Rasul. Siapa kata? Mana ada hadis? Hang pernah baca ada hadis Nabi? Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Isnin? Nabi menjawab, yauma wulidtu. Hari Isnin adalah hari lahirku. Kalau Nabi berpuasa pada setiap hari Isnin, kerana hari Isnin baginda lahir, tiap-tiap minggu Nabi sambut Maulid Nabi. Yang kita setahun sekali ni pun bisin. Yang kita buat maulid, kita sebut Nabi, baca sirah Nabi, baca marhaban, baca barzanji, cerita tentang Nabi, sejarah Nabi. Yang duk bantah Nabi ni, maulud Nabi ni tuan-tuan, keturunan Nabi pun dia tak kenal. Bani Kinanah tu apa? Bani Hashim tu apa? Dia tak tahu. Yang dia bantah, bila kita selawat, bila kita zikir, dia marah. Salla alaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safwatal Rahmani. Salla alaika Allahu ya Adnani, ya Adnani. Natang apa tu? Ya Adnani. Itulah benda yang ada dalam berzanji. Adnan adalah suku keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghujung kepada silsilah keluarga Nabi Muhammad tu daripada Adnan. Dia mari Ismail lah, dia mari apa semua ni. Adnan ni dia mari kepada Kinana, dia mari kepada Bani Hashim, dia mari kepada Quraisy, dia mari sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai cerita tentang Nabi pun tak boleh. Itu je kan? Kita cerita bab K-pop. Kita cerita bab K-pop tak apa. Cerita bab artis bercerai tiap-tiap hari tak apa. Cerita artis nu saman sana, saman sini. Artis mengandung pun orang cerita. Artis gugur pun orang cerita. Tapi Nabi Muhammad bila kita cerita, Nabi Muhammad ni bila dilahirkan sekian-sekian, dia tanya, dalilnya mana? Dalil. Nabi Muhammad bila lahirkan oleh ibunya, cahayanya naik di atas sampai nampak di Syam. Dalilnya mana? Dalilnya. Enggak ada dalil. Kata dia. Enggak ada saja, tuan-tuan. Macam mana dengar je Ustaz? Entahlah, tuan-tuan. Semuanya dalilnya mana? Enggak ada. Saya tanya dekat dia, hang ceramah pakai mikrofon, ada dalilnya? Ada dalilnya? Hang baca khutbah bahasa Melayu, ada dalilnya? Hang baca Al-Quran, ada baris atas bawah, ada dalilnya? Hang bayar zakat guna duit kertas, ada dalilnya? Sudah. Berapa banyak benda yang Nabi tak buat dulu, hari ni kita buat. Nabi Muhammad tak semayang atas kapek ni tuan-tuan. Buka lah. Tebuk simen ni tinggal pasir lah. Kita semayang ramai-ramai atas pasir. Enggak ada dalil ni. Enggak ada tuan-tuan. Enggak ada saja tuan-tuan ni.
Manusia suka berdebat. Dalam masjid tidak berakhlak. Ini menyakitkan kita, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita nak melahirkan insan, kita kena cerita siapa contoh dia. Contohnya sudah pastilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam mana kita nak mencontohi Nabi kalau kita tidak mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alangkah seronoknya, tuan-tuan, kalau kita di sekolah dari darjah 1 sampai darjah 6, budak-budak telah diajar silsilah nama keluarga Nabi. Sebab Nabi kata di antara ilmu yang terbaik ialah mengenal keluarga Nabi. Antara yang paling baik sekali, tuan-tuan, belajar Bani Hashim itu apa? Kemudian lahirnya Quraisy itu apa? Bertembungnya Nabi Muhammad punya keturunan dengan Aminah di mana? Pertembungannya pada tuk yang mana? Bincang sekali. Yang Nabi Muhammad kata, aku ni, keturunan aku ni tak pernah berzina. Mulianya Nabi Muhammad. Mari zaman kita hari ni ada pula yang kata mak Nabi Muhammad dan bapa Nabi Muhammad duduk dalam neraka. Sampai macam tu sekali, tuan-tuan. Sampai tahap menghenanya mak Nabi dengan bapa Nabi itu duduk dalam neraka. Cuba kita kata, mak hang dalam neraka, hang rasa apa? Pak hang dalam neraka, ustaz, mak pak saya jangan main-main. Oh, mak pak hang tak boleh main, mak pak Nabi hang boleh main. Sebab apa orang yang begitu kurang ajar terhadap Nabi SAW? Sebab tadi saya sebut, kadang-kadang kita tak kenal Nabi Muhammad. Ada orang kata Nabi Muhammad bukan contoh yang terbaik. Kalaulah Nabi Muhammad bukan contoh yang terbaik, datangkan kepada kita, siapakah contoh yang terbaik? Bila kita tanya kenapa Nabi Muhammad bukan contoh terbaik? Sebab Nabi Muhammad duduk dalam gua, beruzlah dalam gua, meninggalkan isterinya Khadijah dan anak-anaknya di Mekah. Adakah itu suami yang baik? Meninggalkan anak-anak di rumah dan dia duduk dalam gua? Apa punya bapak ni? Kalau begitu, saya juga tidak baik. Dalam seminggu sehari saya duduk di rumah. Kerja saya jalan dakwah, jalan dakwah, jalan dakwah, jalan dakwah. Adakah saya juga tidak baik? Adakah orang yang kerja pelantar minyak tu baik? 2 minggu duduk di laut, 2 minggu duduk di darat. Adakah yang kerja sebagai pilot tu tidak baik? Kerjanya duduk di awan saja, tak duduk di bumi, jarang balik ke rumah. Adakah orang yang jadi pemimpin tu tak baik? Mana ada di rumah, saat berjalan ke China, saat berjalan ke Amerika. Saat mesyuarat, saat sini. Berapa banyaknya contoh orang tak baik kalau begitu. Kalau nak cari suami yang 24 jam di rumah, cari hak lumpuh. Nikah dengan orang stroke. Ada 24 jam di rumah. Hang faham tak dia tu Nabi? Kenapa dia boleh kata Nabi Muhammad bukan contoh terbaik? Sebab dia tak faham Nabi. Apa tak faham pula Ustaz? Muhammad bin Abdullah, dia tak faham. Dia tak faham Nabi itu apa. Nabi ni sebelum jadi Nabi pun dah baik. Sebab tu nama dia Al-Amin. Orang yang dipercayai, orang yang amanah. Sebab tu Khadijah nak kat dia. Sebab dia adalah orang amanah. Sebab tu Khadijah kata, abang nak pergi duduk dalam gua api. Pasal apa? Pasal Khadijah percaya dia tak akan jadi Tesla, pergi menikah 2. Kita ni kalau isteri kita kata boleh percaya ke lelaki aku tu? Boleh percaya kan? Tak boleh percaya apa, kepiah tak kepala, takkan untuk lebay nak menipu. Tiap-tiap pagi suami Kak Leha pergi masjid, alhamdulillah lah. Tapi tak sampai subuh, tak sampai masjid. Rupa belakang masjid rumah janda lah. Abang pergi masjid tiap-tiap pagi, padahal pergi singgah nombor 2. Yang Khadijah ni, dia tak akan jadi lagu tu, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia kenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan tak tinggal belanja dekat dia. Khadijah orang kaya. Bukan dia tinggal Khadijah tu dalam papa kedana melarat. Khadijah, anak-anak dia pun ada yang dah besar dan ada yang meninggal. Waktu lahir pun ada meninggal.
Nabi Muhammad bukannya ada anak kecil. Anak laki-laki baginda meninggal awal. Paksa dia tak kenal kepada sirah Nabi, dia kata Nabi Muhammad tu laki-laki tak baik, meninggalkan anak di rumah dengan isteri dia. Dia pula duduk sedap-sedap dalam gua. Kalau sedap-sedap bukan dalam gua tu, kalau jengking banyak, ular pun ada. Dengan sebab Nabi tu duduk dalam gua, turun perintah Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah nak bagi Quran, Allah nak bagi wahyu, Allah nak bagi lantikkan Nabi duduk dalam gua. Dengan sebab Khadijah ni tak komplain apa, pi dah abang, janji abang tenang. Khadijah ni di antara 4 perempuan yang menjadi ketua wanita dalam syurga. Hang bantah Khadijah, Khadijah tak bantah pun. Khadijah jadi ahli syurga, hang yang bantah dia jadi apa? Allah tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, sampai pada satu tahap, kita tidak berakhlak dengan akhlak terhadap Nabi kita. Saya duk tengok ada agama lain, Tok Sami dia bila berjalan, pakai selempang, pakai jubah, duk jalan tu. Lalu kat kedai tu. Pakat berhenti tu, kita ke kedai tu, berhenti bagi duit. Dengan kasut dia selipar, bawa beg jalan. Dia pun cukup hormat. Cukup hormat. Tuan-tuan tengok dalam YouTube ke, ada yang duk menyandar badan sihat lagu tu. Mai letak bunga, mai kalung bunga, mai pegang rambut depa, pegang kepala minta restu. Punya hormat tu. Tu tara Tok Sami depa. Kita ni dengan Nabi kita sendiri pun tak hormat. Bila masa saya tak hormat dengan Nabi saya, Ustaz? Hang panggil Nabi tu dengan Muhammad tu kira hormat? Tak hormat. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a di ba'dikum ba'da. Jangan kamu panggil Nabi kamu, jangan kamu panggil Nabi Muhammad tu macam kamu panggil kawan-kawan kamu. Oi Mat, oi Mat, oi Mamat. Allah tak bagi. Sebab tu tuan-tuan, Rasulullah, isteri dia panggil, ya Rasulullah. Dia tak panggil Abang Mat. Dia tak panggil Wak. Isteri abang panggil apa? Awak. Bi. Habi. Babi. Tu tengah marah jadi babi tu. Tengah baik Bi. Main marah babi. Dia tak panggil Bi. Dia tak panggil Habibi. Dipanggilnya ya Rasulullah. Anak Nabi tak panggil Pak. Daddy. Pada. Tak panggil. Dia panggil ya Rasulullah. Bapa mertua Nabi tak panggil Mat. Kita ni pak mertua panggil nama. Saya, tuan-tuan ni dengan saya panggil Ustaz, panggil Datuk dengan saya balik kampung. Bila hang sampai Kazim? Bila hang sampai Kazim? Siapa tu? Pak mertua. Hang bila sampai? Baru sat-sat. Bila nak balik? Sat-sat lagi pula. Tu dia soalan tu. Hang bila sampai? Baru sat-sat. Bila nak balik pula? Sat lagi? Dua-dua. 3 kali sat je. Sat satu, sat lagi satu. Hang dia. Kazim, mai makan. Dia tak panggil lah. Al-Fadil, Datuk, Ustaz Kazim, sudah makan. Tobat lahum, tak ada orang. Tapi Abu Bakar, Sedina Abu Bakar, Sedina Umar, bapa mertua. Panggil menantu. Ya Rasulullah. Dia tak panggil Muhammad. Masya Allah. Bapa menakan. Ya Rasulullah. Dia tak panggil Muhammad. Tuh, Abbas, ya Rasulullah. Sayyidina Ali, ya Rasulullah. Pasal apa? Pasal Allah perintah, jangan panggil Nabi dengan panggilan yang kamu panggil macam orang-orang lain panggil. Pernah panggil dengan kemuliaan. Sebab tu kita sebut Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi pula sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak lahirkan manusia yang berakhlak ni tuan-tuan, letaknya apa? Ambil Nabi sebagai contoh. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa di kalangan kita yang Nabi paling sayang? Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni sayang dengan Nabi. Allah Ta'ala cinta pada Nabi. Kalaulah Nabi sayang dekat kita, Nabi cinta dekat kita, Allah seronoknya.
Okey. Kita hari ni artis suka kita pun kita bangga. Pergi ambil gambar dengan artis, pergi tunjuk kat orang. Ni saya semalam jumpa dia. Makan cakotia. Cakotia orang pun jumpa dia, pergi ambil gambar. Bangga. Kan? Itu baru artis. Apa nak bangganya? Pergi ambil gambar sebelah Ustaz Kazim. Saya ada gambar dengan Ustaz Kazim. Ustaz Kazim apa ada, tuan-tuan? Yang kita nak ni dengan Nabi kita. Kita kena cari jalan. Macam mana supaya Nabi mencintai kita. Kekasih Allah mencintai kita. Sebab itu disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW. Kata Nabi, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni ilayya majlisan yaumal qiyamah ahasinukum. Orang yang paling aku sayang. Orang yang paling sayang aku ni di kalangan kamu, aku paling sayang siapa? Dan siapakah orang yang paling hampir dengan aku di hari kiamat? Kata Nabi SAW, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling Nabi sayang, orang yang paling dekat dengan Nabi di hari kiamat, ialah orang yang paling baik akhlak dia. Jadi tuan-tuan, jomlah tackle Nabi Muhammad. Jom tackle Rasulullah. Tapi Rasulullah tak ada, ustaz, nak tackle lagu mana? Kita kalau tackle orang, kita tackle depan dia. Tapi macam mana kita nak tackle Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad mencintai kita? Inilah dia kelebihan, tuan-tuan, orang yang berakhlak. Allah yang menilai akhlak. Walaupun Nabi tak ada, tapi Allah ada. Bila kita berakhlak, Allah tahu. Allah pilih kita ni. Orang ni lah yang berakhlak Rasulullah. Allah sayang pada kamu, Allah sayang pada kamu, kamu sayang pada mereka, aku pun sayang pada mereka. Jom tuan-tuan, macam mana kita nak jadi orang yang rapat dengan Nabi di hari kiamat? Kata Nabi, orang yang paling berakhlak dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, kita tak boleh nak bagi duit pada orang. Bukan pada orang, pada masjid pun kita tak boleh bagi duit. Masjid ni dah buat 2 Jumaat dah. Berapa sen kita sedekah kat masjid? Tabung Jumaat lalu semalam pun senyap. Tidur tu masa dia lalu, tidur. Dia jaga bila tabung tu pejok. Baru dia jaga balik. Kita, jangan kata nak bagi duit kat orang. Nak bagi duit kat masjid pun susah. Kita, jangan kata nak bagi duit kat masjid. Nak bagi duit kat mak pun susah. Dia boleh cakap dekat mak dia. Mak, minggu lepas saya balik tu raya apa tu, saya bagi 200 kan. Jadi bulan ni saya tak bagi ya. Raya hari tu, Ponggol hari tu raya, saya balik, saya bagi 200 kan. Betul? Jadi saya bulan ni tak bagi kat mak lah. Dekat mak pun berkira, tuan-tuan. Macam mana ni tuan-tuan nak jadi orang berakhlak? Kita tak boleh nak bagi wang pada orang, harta pada orang. Tetapi kita boleh bagi akhlak pada orang. Sekurang-kurangnya senyuman pada orang. Kalau senyum pun tak boleh bagi, tak tahu nak kata apa. Dah lah pisang mas tak bagi, dah lah nasi lemak tak bagi, bihun tak bagi. Dah lah tak pernah buat bagi makan apa. Senyum pun tak pernah, tuan-tuan. Astaghfirullahaladzim. Jenis apa hang ni? Orang letakkan air percuma, orang bagi nasi bungkus percuma, ambil tu senyum lah. Alhamdulillah. Ni ambil air mineral, nasi bungkus, nasi lemak. Yang ni dia bagi. Apalah. Senyum pun ada, geleng kepala lagi ada, tuan-tuan. Bagus punya akhlak ni. Kalau tak boleh bagi benda, takkan tak boleh bagi akhlak. Akhlak tu lagi bagus daripada benda, tuan-tuan. Allah. Bagi akhlak tu macam mana, Ustaz? Assalamualaikum. Ifsya'us salam. Assalamualaikum. Bibir senyum. Tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Senyum dapat pahala. Bangun. Bila tengok kita dah habis makan dah, orang lain pula datang. Bangun. Bagi orang lain duduk pula. Jangan sampai tuan rumah kata, siapa yang dah makan, sila bangun. Orang lain nak duduk. Tak dengar juga. Lalah DJ bercakap.
Kepada tetamu-tetamu yang telah menjamu selera, sila lapangkan tempat duduk anda. Kepada tetamu yang baru sampai, kerjasama anda diucapkan terima kasih. Tak faham juga. Tak bangkit juga, duduk menyembang, main TikTok. Main DJ bengang, kata, hak mana dah makan balik lah. Bodoh piang tu ya. Mau gaduh pula. Sampai melapangkan tempat duduk pun berakhlak. Tuan-tuan tahu tak, kita ni main masjid lambat. Daripada pintu belakang tu nak mai ke depan ni, Nabi tak bagi tekan bahu orang, langkah bahu orang. Pasal apa? Pasal nak ambil sah depan. Hang mai lambat duduk belakang. Dia nak dapat tempat duduk senang aja. Dia buat sembahyang sunat. Dia tengok ada renggang sikit, dia masuk kaki dia, dia tolak ke balik. Dia pun sembahyang sunat. Dapat juga tempat duduk. Kan dah menyusahkan orang. Hang tekan bahu hamba Allah tu. Dah lah dia baru jatuh motor, ambil tekan pula. Relai pula jauh bahu dia pula dah. Sampai tahap macam tu, tuan-tuan yang kata akhlak. Jadi tempat pembentukan akhlak di mana, tuan-tuan? Di masjid. Hak sekolah kita tinggal dulu. Pasal sekarang ni kita duduk bicara dalam masjid. Baik, yang pertama kita lihat. Ni nama dia imam. Belakang imam nama dia apa? Nama dia Bilal. Akhlak. Nak cari yang akhlak tu apa? Yang terbaik. Nombor 1, Bilal. Yang terbaik. Suara lantang, suara elok. Elok sekali. Bagi kat dia bang. Satu orang suara dia sedap. Bang dia sedap. Satu orang lagi bang dia kurang sedap. Suara pun biasa-biasa ya. Yang suara biasa-biasa, yang bang tak sedap, dia tak minta upah. Dia pencin lah. Tak apa bagi kat Pak Long. Tak bagi apa, tak apa. Janji Pak Long boleh bang sudah. Pak Long bang tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Budak dalam rumah flat tu, bangkit tu, teriak. Duduk dalam doi tu, bangkit. Mama takut. Takut apa orang bang? Takut tuan-tuan. Hak suara sedap pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oi, tak bakal 6 tu ni. Oh, suara sedap. Lagu Nahwan boleh bawa. Nahwan boleh, Bayati boleh, Sabah boleh, Hijah boleh, semua saya boleh bawa. Oi. Tapi kalau nak ambil saya jadi Bilal, saya minta lah sikit imbuhan dalam 1,000 sebulan. Abuan minyak motor saya nak main pada rumah. Yang tadi free of charge. Suara macam tu. Yang hak sedap tadi minta 1,000. Mana satu kita nak ambil hak 1,000. Hak 1,000. Pasal apa? Suara dia. Macam tak ikhlas je Ustaz. Tu yang saya kata tadi, belajar. Okey, bab Bilal clear. Ni, bab hak imam pula. Selain daripada fiqh, selain daripada alim, selain daripada dia tu ingat Quran banyak, dia juga cari yang berakhlak. Hak Bilal pun berakhlak, yang imam pun berakhlak. Ni mai masjid, duk tunggu sembahyang maghrib, duk lepak kaki 5 masjid. Dia buka baju Melayu dia, gantung dekat paku. Kat dinding, gantung paku. Tinggal kain pelika, duk sokong. Saya pun sampai, pergi ambil wuduk kat belakang, Assalamualaikum, pergi ambil wuduk. Bila sembahyang, tuan-tuan, saya tengok hak nak jadi imam, hak duk gantung baju tadi. Yang tu tadi gantung baju, tuan. Guru haram tadi. Akhlak. Sebab itu, orang yang nak jadi imam, nak baca khutbah, dia bukan main awal. Dia mari duduk kat belakang. Dia jaga penampilan dia. Jaga diri dia. Tak, akhlak. Pakaian dia kena jaga. Hang jadi imam. Cara cakap kena jaga. Ni gelak apa nampak nak tekak. Tu imam apa? Gerak-gerak. Lain macam hang. Hang kelentong pula. Nipu sana, menipu sini. Tu nak jadi imam tu.
Sebab itu dua orang ni, Imam dan Bilal ni, bahasa lama dia ialah Tok Lebay. Bahasa sekarang je, pegawai hal ehwal agama, pembantu hal ehwal agama. Dulu apa? Tok Lebay. Siapa tu? Tok Lebay. Pak siapa Tok Lebay? Hang tolak lah apa pun mereka ni boleh buat. Mayat, mereka uruskan. Talqin, mereka yang baca. Mai pula saat lagi baca khutbah, mereka boleh. Bang boleh. Marhaban boleh. Tok Lebay ni tuan-tuan, dulu-dulu kalau kenduri kahwin, pukul 9 pagi, dia pergi rumah kenduri kahwin, duk marhaban. Atas balai tu. Dulu bukan ada kanopi macam kita, semua balai. Susun papan tu, rapat, susun, duk bersila, makan duk biskut kering. Kopi. Marhaban. Tengah duk marhaban, senyap. Rupa terkepit. Tu. Papan tu terkepit. Hak jenis 60-an, 50-an, dia ingat tu Haji. Anak-anak hak muda 20-an, 30-an, dia tak ingat terkepit binatang apa. Lato-lato, diam tak kata apa enggak ni. Tuan-tuan, mereka ni, imam ni tuan-tuan, Tok Lebay ni, hang tolaklah doa selamat, doa apa pun boleh baca. Sebab apa? Sebab mereka ni, pakai baju Melayu, kain pelekat, serban, naik bersikal. Senyum ni merata. Jumpa orang senyum, orang bersunat, mereka tahu, orang ni nak menikah, mereka tahu, orang ni nak bertunang, mereka tahu, orang ni nak buat tarikh menikah, mereka tahu. Orang macam ni tuan-tuan sangat dihormati. Sebab akhlak mereka. Nama dia Tok Lebay. Adanya mereka, kenuri jalan. Adanya mereka, kenuri selesai. Tak mari mereka, tak makan kita. Jangan makan lagi, Din. Jangan makan, Din. Din, jangan makan, Din. Tok Imam tak main, Din. Aku lapar lah. Sabar, Din. Sabar. Tak makan, tuan-tuan. Ni imam kita. Tuan-tuan kalau ada di sini Tok Lebay macam tu, bertua. Bergaduh suami isteri pun cari Tok Lebay. Cari, tuan-tuan. Ni akhlak. Apa akhlak yang ada pada imam selain daripada faqih, selain daripada qari, mukri? Apa lagi, tuan-tuan? Akhlak. Sebab tu dilihat pada rupa dia. Dilihat siapa yang paling tua di antara 2-3 orang imam. Siapa yang mula-mula pindah, lantik jadi imam. Di antaranya ialah, tuan-tuan, akhlak dia. Sebab tu bila kita jadi Bilal, apa kita kena buat? Cantikkan suara bila azan. Bila ada jabatan agama, majlis agama, pergi panggil kursus, pergilah. Saya duk komplain, tuan-tuan, hak dalam radio duk bang. Tak kena dia bang, hak dalam radio. Saya tak sebutlah radio mana. Teruk sangat. Hayya 'alas solah. Saya nasib baik radio tu saya punya kereta. Kalau bukan kereta saya tumbuk lama, tuan-tuan. Hang tak boleh ke pergi ganti hak kemas sikit duk bang. Bilal, apa akhlak dia? Bila dia nak iqamah, dia kena tanya imam. Jangan dia ambil mic, dia terus qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis baru dia cari imam. Mana imam ni? Imam duduk dalam tandas tu. Tak keluar-keluar ni. Imam, lambat lagi ya? Tanya pula tu. Waranya Bilal. Salah satu akhlak dia apa? Minta izin pada imam. Boleh ke azan? Boleh ke qomat? Silakan. Tuh. Silakan. Baru qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan hang qomat dulu, lepas tu pakai duk jari. Lepas tu mula cari orang lain. Dan, imam, bawa pula. Hang qomat, bawa pula. Aku dah qomat dah. Pakai duk bergaduh lah tuan-tuan. Mikrofon lupa dah tutup. Satu tamat dengar. La ilaha illallah. Sebab tu imam tu penting. Walaupun tiap-tiap hari kenal lama dah imam tu, tetap Bilal kena tanya, dah boleh qomat imam? Saya ni penceramah luar.
Imam di sini ada 4 orang. Imam Din, Imam Zul, Imam Dolah, Imam Mahdi. 4 orang. Imam Mahdi, kebetulan nama Mahdi. Bukan Imam Mahdi Muntazar tu, bukan. 4 orang. Yang bertugas minggu ni, Imam Mahdi. Sembahyang Maghrib. Pengurusi pula tunggu saya dekat tangga tu. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ambil berkat ni Ustaz, jadi imam Ustaz. Ustaz ambil berkat sikit jadi imam Ustaz. Apa berkat-berkatnya, tak ada berkat. Ustaz nak rasa Ustaz jadi imam. Pengurusi masjid tu nak ambil ustaz penceramah tu jadi imam tu, boleh ke? Oh, tak boleh. Hang kena minta izin imam sini tu. Imam, Ustaz Kazim dekat luar. Boleh ni dia jadi imam maghrib? Tak boleh. Saya PM tau. PM apa? Pengurusi masjid. Arahan saya, no. Imam kata no. No. Power tak power imam. Jangan yang ustaz tu pun nak glamour, mai. Pengurusi tolak tu mai. Ya Allahu Akbar. Oi, tuan. Ini tak mengaji punya ustaz ni. Dia tak boleh jadi imam kalau imam hak tempatan tak bagi. Itu akhlak. Pak saya apa? Ni masjid dia bertugas, ni masjid dia, ni jawatan dia, kena minta izin dia. Kalau pengurusi kata, imam minta izin bagi Ustaz Kazim jadi imam, boleh. Ustaz, tolong Ustaz jadi imam, saya pun nak dengar Ustaz baca, saya pun nak belajar. Silakan. Tapi kalau dia kata, tak boleh. Tak boleh. Saya tak izin. Pengurusi tak boleh kata apa. Tak boleh kata apa. Ustaz Kazim lagi tak boleh kata apa. Siapa? Dia imam. Kita pula duk ngumpat dia pula. Pengurusi pula duk ngumpat dengan Ustaz Kazim. Apanya sombong tu, memang tak tahu. Tunggu Musyadik saya pecat. Tunggu saya pecat tu Ustaz. Lepas tu kalau dia, Tu Haji pecat dia, siapa nak jadi imam? Ya tak ya juga. Tak apalah Ustaz. Tak sah apa kata apa. Tu akhlak. Sebab tu tuan-tuan, saya kalau pergi masjid mana-mana pun, tobatlah saya takkan jadi imam. Pasal imam dah ada. Silakan. Berkat ke, rahmatan lil alamin ke apa, tak ada. Tu imam apa? Baca. Ni nama dia akhlak. Jangan pandai-pandai pergi ambil mikrofon, imam nganga. Buat imam tu merajuk. Subuh tak datang, zuhur tak datang, panggil Ustaz Kazim jadi imam lah. Main pada dia duduk dipu. Tu akhlak, tuan-tuan. Bilal tadi pun berakhlak. Imam tadi pun berakhlak. Akhlak dia apa? Bacalah sesuatu bacaan yang mudah pada dia. Kadang-kadang imam baca ayat di atas. Malam tu Ustaz Kazim mai pula. Dia baca juzuk atas tu. Baru dia tahu hafal Quran aku. Allahu Akbar. Amin. Baca ayat atas tu. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqatani min nar. Wa khalaqatahu min tin. Qala fahbit. Sudah tuan-tuan. Siapa nak tolong dia tuan-tuan? Dia ada bila di belakang dia nak tolong? Mana aku tahu. Ni baca ayat atas. Siapa? Dalam hati tu imam tu kata tahu. Hak belakang sebelah bila pun dia kata biar pergi ke hang. Sebab tu tuan-tuan, baca ayat pendek sudahlah. Kalau lupa pun, Tok Bilal tegak, imam dua tegak, pengurus masjid boleh sambung. Wala ana'a. Dia pun boleh hafal. Mai ayat atas. Qala fahbit. Bunyi lah. Lah budak-budak X1A ni yang tegak, rukuk lah. Allahu Akbar. Cik baik ada depan ni. Sebab kita tak tahu apa masalah makmum. Akhlak kita ni, kita tak tahu apa masalah makmum. Baru ni saya sembahyang di mana kan masjid ni, di Ceras. Punya teriak, punya kuat lah budak tu. Ngopak dia dari bawah ambulans ke apa lah. Kenan kot.
Tapi imam dia berakhlak. Dia baca qul huwallah. Pasal mak dia tak khusyuk. Bayangkan saya hak duduk sebelah tempat mereka semayang, depan mereka semayang pun saya tak boleh tumpu, tuan. Dia teriak saya, apa budak ni nak susu ke? Terkapit pintu ke apa? Ke dia tak kenal mak dia ke? Muka semua serupa, pakai ke telekung. Mana satu mak aku ni pakai duduk teriak semua ni. Yang pastinya mak dia takkan khusyuk. Mak dia takkan khusyuk. Masa ni lah nak teriak pun. Kena tu imam baca ayat panjang. Yang imam tu bodoh. Panjang-panjang. Buat apa? Yang tak khusyuk nombor 2 siapa? Yang sebelah mak dia. Dah tahu dah budak duk bawa main buat apa? Pakai tak khusyuk semua. Sebab tu akhlak dia apa? Baca simple-simple sudah. Kalau lupa orang boleh ingat. Kalau silap orang boleh pun betul. Akhlak kita. Tuan. Buat cerita tentang imam tadi tu. Menjaga maslahah makmum. Akhlak dia tuan-tuan. Bila disebut rapatkan saf. Penuhkan saf. Bagi peluang makmum. Kita memberi peluang pada makmum. Untuk merapatkan saf bila? Semayang mayat. Oh, semayang mayat. Tanya. Ada lagi? Ada lagi? Tukar tanya tu. Ada lagi kah yang wuduk? Ada lagi kah? Ada kah? Ya, ada lagi. Tunggu tuan. Padahal semayang mayat. Ni hak zuhur ni. Amin belasa ya Allahu Akbar. Amboi, tak ada apa Pasal apa hang cepat sangat komat pasal apa? Hampir kenuri. Lah. Ya, hampir kenuri hang punya pasal apa hang libatkan kami semua. Sebab tu bila kita duduk dalam tempat macam ni tuan-tuan, yang kita kena jaga ialah ni, keseluruhan jemaah. Tu akhlak dia. Saya seronok bila tuan-tuan habis-habis salam tadi, seronok. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Seronok saya yang pertama pada saya apa? Tuan-tuan berzikir. Seronok saya nombor 2, zikir tuan-tuan tak kuat. Sebab hak di belakang tu ramai semayang. Bila tuan-tuan kuat, dia sambung pergi semayang rakaat ketiga, dia baru sampai. Silap-silap, tengah dia semayang tu, dia sambung zikir tu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Padahal dia semayang kan. Pasal makmum ni, hak Bilal, imam ni, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Dia tengah semayang tu, Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wahai orang tua ni, semayang kan zikir. Dia terbawa-bawa dalam semayang dia. Tadi tuan-tuan buat tu kemah. Sikit lah pelan-pelannya. Wa ilahukum ilahun wahidun. Cukup. Tak payah bising-bising dah. Tak payah kuat-kuat sangat. Kita ada speaker. Nu pasal nak jaga maslahah orang hak main semayang. Okey? Kadang tuan-tuan dia berzikir. Wa ilahukum ilahun. Panjang pula dah. Kuat gila ni. Kita hak tahiyat ni. Dengan kita. Wa ilahukum sekali. Bagi pada orang tu tenang. Hak tuan-tuan buat tadi kemah tak? Kami hak semayang di belakang pun kami boleh tumpu semayang. Kalau tidak, kalau kuat-kuat, kami hak semayang belakang tu, kami pun kata, tu imam tak nak jumpa speaker ke apa? Pakat tak khusyuk semua. Hak kita tu buat tu nama dia akhlak. Mai dua-dua ni berakhlak tuan-tuan. Yang ketiga, Tok Siak pula berakhlak. Tuan-tuan jangan pandang lekeh pada Siak. Baru ni saya ceramah di Nilai, Negeri Sembilan. Masjid dia besar, tuan-tuan. 70% hak mai semayang tu, kawan-kawan kita orang Bangladesh. Penuh Bangladesh. Yang saya seronok, bila saya start ceramah, kawan-kawan kita Bangladesh ni tak balik, pakai duduk tunggu ceramah. Saya ambil gambar, penuh pergi belakang. Saya kata, tuan-tuan, kita ni janganlah tak suka sama-sama kita. Kadang-kadang, kita duk kata kat Bangladesh, mereka yang mengimarahkan masjid kita. Hak orang tempatan pula mengimarahkan Tom Yam. Syakat 3 rasa. Orang kita duk penuhkan panggung wayang.
Tengok jauhan, patan. Hak memarah masjid, hak siap ni subuh-subuh. No. Mujibur Rahman. Maqbul. Depa pula yang main sembahyang. Oi, Mujibur Rahman mana? Sembahyang subuh lah. Mana lagi? Iya, hak tempatan pula. Mak atas sembahyang mah. Aku tak dah. Aku malah tengok bola. Ronaldo lawan Zebek. Menang 4-3 lah. Jadi aku lambat makin sembahyang subuh. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang orang kita tengok lain, mereka yang menghidupkan masjid kita. Sebab tu kita tak boleh kata ke orang. Allah Ta'ala ni maha bijak. Ni Tok Siak. Berapa ramai yang kutuk Tok Siak. Dia tengok Tek Cicak. Pak Tek Cicak. Jawatan nak. Bersih masjid tak mau. Apa punya Siak. Apa salahnya hampir kutip Tek Cicak? Orang yang bersihkan masjid ni tuan-tuan ni, di hari kiamat besok, Allah Ta'ala bagi apa kat mereka? Orang yang bersihkan masjid ni. Sama ada dia siap ke, dia bukan siap ke, kerja dia membersihkan masjid. Baik secara sukarela. Orang yang paling handsome di hari kiamat siapa? Yang paling handsome di hari kiamat, Bilal. Tengkok ni jadi jinjang. Yang mana tengkok jinjang tu, dia di hari dunia dulu, orang yang duk azan orang di masjid. Allah lantik mereka, suara mereka, wajah mereka paling cantik di hari kiamat. Ni hak duk bersih masjid. Orang yang bersih masjid, yang tutup masjid, mereka lah yang sampai paling awal. Duk bentang kapet, vacuum kapet, buka pintu, buka aircon, buka kipas, mereka lah orang yang paling lambat balik rumah. Mai bulan Ramadan tuan-tuan, duk pakai nu. Buang kain pelikat, baju Melayu pun semua buang. Nu. Tinggal apa tu, seluar pendek nama apa tu. Duk basuh pinggan. Basuh pinggan sampai pukul 2 pagi. Nama dia apa? Tok Siak. Masya Allah tuan-tuan, besar. Pahala Tok Siak. Tapi sayang, berapa ramai yang bagi penghargaan pada Tok Siak. Ucap terima kasih pun tak. 3 orang ni. Cuma saya pesan pada Tok Siak, janganlah tutup awal ingat pintu. Lampu pun tutup awal. Saya pergi singgah semayang Isyak, nak pergi ceramah lepas Isyak, singgah semayang satu masjid. Sampai-sampai dia orang dah bagi salam, makmum semua salam, dah saya semayang situ tepi pintu. Allahu Akbar. Kebetulan sebelah saya tu switch lampu. Tok Siak tu main tutup lampu, dia boleh cakap, bayar cepat sikit. Tutup dia semua tu. Sambil dia tutup lampu, dia boleh pesan, bayar cepat sikit. Nak balik. Aku siku orang tua ni kan. Silap saya pergi sembahyang dalam masjid. Kalau aku sembahyang kat luar tak kena sound tuan. Sayang tuan-tuan. Masjid cantik-cantik, apa buat? Saya kata dah semalam, dekat bayar lepas, Permatang Damai Laut. Saya cakap, di luar sana tu tuan-tuan, berapa ramai orang di luar sana tu yang ada masalah. Mereka nak cari Tuhan. Nak mengadu pada Tuhan. Mereka nak bercakap. Mereka nak mengadu pada Allah. Nak tobat. Nak duduk di rumah, unsin, duduk pejabat, tutup. Duduk seseh kereta api, tutup. Kedai tom yam pukul 3 pagi, tutup. Mereka nak bersunyian dengan Allah. Di manakah tempat yang paling bagus? Masjid. Masjid pula tutup. Lalah pergi mana? Kalaulah masjid kita ni tuan-tuan mesra alam. Siapa yang ada masalah, mai kami bantu. Oh, seronok tuan-tuan. Saya buat sekolah saya Al-Barakah tu tuan-tuan 17 tahun. Saya nak bantu semua saya pun Allah tak dah tuan-tuan. Macam-macam masalah ustaz. Saya nak buang saka. Malam-malam saya jadi rimau ustaz. Jadi rimau betul ke? Dah cakar dinding macam rimau ustaz. Habis isteri saya kena cakar ustaz. Ustaz, saya ni buat salah. Apa yang salah? Isteri orang saya tibai, anak dara orang saya tibai, tak kira bangsa apa pun saya tibai ustaz. Pasal apa yang abang tibai semua orang? Saya ada pakai ilmu ustaz. Ilmu ni menjadikan saya kuat nafsu.
Saya tak boleh tengok perempuan dan perempuan pun tengok saya, mereka pun berkenan dengan saya. Ustaz, tolonglah saya, Ustaz. Oh. Bangsa apa mohon tibai? Tibai tak saya dia gila lah. Isteri ada. Allah. Abang ambil ilmu tu di mana? Dia muhabah satu tempat. Tuan-tuan jangan tanya pula di mana pula. Tak saya cerita tuan. Saya tak kira abang dah tuan-tuan. Dia jadi teruk tuan ni. Pantang tengok perempuan jadi. Tak, pantang tengok hak perempuan pun berkenan dengan dia. Ilmu jenis apa? Tu belum lagi yang kita nak mengadu ni tuan-tuan. Yang tak percaya dengan Tuhan. Dia kata, Ustaz, kalau Allah tu ada, mana dia? Kalau Allah tu ada, mana saya nak tengok? Dia ni gila ke apa? Tapi kita tak boleh kata apa. Gila. Tak boleh. Dia datang daripada mana? Dia datang daripada UAE, tuan-tuan. Mereka cari saya di Ipoh. Saya tengok you dalam YouTube. Saya tengok you dalam internet. Dalam TV ada you. Saya datang, sanggup datang. Dan you depan mata saya sekarang. Maknanya you ada. Saya tengok dan saya jumpa. You kata Allah ada. Mana dia ada? Saya nak tengok Allah sekarang. Oh. Sabar. Masa tu tak ada TikTok ni. Kalau ada TikTok saya cakap dah, tenang. Ini parah ni. Tapi nasib baik tak ada TikTok ni. Kalau ada saya sebut dah, ni parah ni. Tenang, tuan-tuan. Tak pun sekarang TikTok yang paling tu, tarik balik. Yang tuan-tuan ni. Sekarang paling tok tarik balik. Tuan-tuan, saya kata kat dia, duduk dulu. Duduk relax, tenang. Akak penat ni. Mesti dahaga ni. Saya ambil air mineral ni, bagi dia minum. Minum melanggak gitu. Dah, hilang dah dahaga. Dah, terima kasih. Akak, tadi akak dahaga. Ya. Boleh tunjuk kat saya, dahaga tu mana? Ustaz ni gila ke apa? Tak adalah. Akak yang cakap, setiap benda yang ada, mesti nampak. Dahaga ada tak? Ada. Mana? Tunjuk kat saya, mana dahaga tu? Ustaz ni gila ke apa? Mana nampak? Akak lah gila sebab akak nak nampak Tuhan. Tadi juga akak cakap, kalau Allah tu ada, mesti akak nampak. Kalau dahaga tu ada, mesti akak boleh tunjuk kat saya. Mana dia rupa dahaga? Kalau akak nampak Allah, itu bukan Tuhan. Tuhan ni bukan makhluk. Yang nampak ni makhluk. Orang pokok semua ni nampak sebab dia makhluk. Kalau Allah pun dekat nak nampak Allah, dia jadi makhluk. Mana boleh Allah sama dengan makhluk? Kalau akak nampak, tu Tuhan. Itu makhluk tak? Allah tak sama dengan kita. Okey? Saya terima. Soalan kedua. Macam Musa berjanggut nujum 4 belalang ni. Beta suka mendengar soalan yang kedua. Kata dia, orang mak nisbu punya tak ada. Mentang-mentang dah menang yang pertama, soalan yang kedua pula. Ustaz tahu apa yang jadi pada saya? Mana saya tahu, baru jumpa hari ni. Saya kena rogol. Oh. Umur saya 9 tahun. Waktu saya kena rogol. Sampai 15 tahun. Allahu Akbar. Ustaz tahu siapa yang rogol? Mana saya tahu. Abang saya. Abang kandung saya. Allahu Akbar. Saya tanya pada Ustaz. Kalau Allah maha baik, kenapa Allah benarkan abang saya, rogol saya selama 6 tahun? Budak kecil yang tak boleh melawan, kena rogol. Ustaz kata Allah maha baik. Allah maha penyayang. Mana penyayangnya Allah, Ustaz? Kalau tuan-tuan jadi saya, Kak Leha jadi saya, Kak Leha kata apa? Ya tak ya juga. No. Sudah tuan-tuan. Saya kata macam ni, Kak. Kalau Kak nak dapat jawapan ni, Kak duduk di sini, insya-Allah akan dapat jawapan. 5 hari dia duduk di sekolah. Dia balik pada sekolah saya, dia pakai tudung labuh, pakai jubah. Saya nak balik, Ustaz. Terima kasih. Saya puas hati, saya dapat jawapan dah. Assalamualaikum. Ustaz, apa yang Ustaz khabar pada dia, Ustaz?
Apa yang Ustaz jawab pada dia, Ustaz? Tuan-tuan pun kena duduk sekolah saya 5 hari baru saya ajar. Masya Allah. Di luar sana tuan-tuan macam-macam masalah. Dia pun nak mengadu dengan siapa, tuan? Tempat yang paling hampir dengan mereka ialah masjid. Sebab tu kalau ada pegawai-pegawai di masjid, kita yang duduk jamaah ni bantu mereka. Alhamdulillah, masjid di Malaysia saya tengok dah ada bubuh gerobok makanan. Cuma beras tak ada. Letak makanan free. Kalau anda rasa anda lapar, kalau anda rasa anda tak mampu, silakan ambil. Dia ambil sungguh tuan-tuan, satu van. Hilang terus dengan gerobok tu dia ambil sekali. Tu pencuri, penyamun tarbus nama dia. Orang Melayu kita, orang Islam kita bagus. Masjid. Bagus tuan-tuan. Di luar sana tu macam-macam. Hai. Tuan-tuan tahu tak yang paling banyak sekarang depression? Yang paling banyak sekarang anxiety? Yang paling banyak sekarang ialah orang yang sakit jiwa? Yang paling banyak sekarang ni tuan-tuan orang yang neurosis, orang yang psikosis, yang terlalu banyak dalam masyarakat tuan-tuan. Tuan-tuan tak pernah jumpa dia semayang, belakang dia semayang, depan dia semayang. Hamba Allah tu tengah duduk baca tahiyat, dia ambil pisau, dia sembelih dalam masjid tuan-tuan. Saya pergi masjid tu. Darah ni berembuk atas kapet tu. Dia pun potong setengah ni tuan-tuan. Tak boleh buang dah. Darah tu melekat. Yang dia sembelih tu bukan orang lain, keluarga dia sendiri. Bila orang tanya dia, Pak, siapa hang sembelih orang ni dalam masjid, hamba Allah tengah duduk sembahyang? Dia kata dia dengar bisikan, pergi sembelih lembu kat depan. Dia kata tu ahli keluarga yang dia sembelih tu lembu, padahal darah daging dia. Dia dengar ni halusinasi. Halusinasi ni dalam bahasa sains kita nama dia tu psikosis. Penyakit duk berbisik. Dia duk taram lama dah, sembelih lembu. Tu daging korban, kita buat daging korban. Masya Allah tuan-tuan. Takut saya dengar ni. Yang tu satu hal. Ni, yang banyak ni apa? Ustaz ni, halkum. Saya buat kat Thailand. Saya tanya dekat dia, macam mana rupa halkum? Ustaz pernah makan ayam goreng KFC yang tulang warna putih tu, yang lembut tu. Itulah rupa halkum kita. Kikis buat di Thai supaya dia jadi perempuan, tengkok dia tak ada halkum. Masya Allah. Jadi abang-abang kalau nak rasa tengok tu, try tengok, pergi kikis tengok. Esok jadi seorang kepit. Dia buat tuan-tuan. Ni, hak depan ni pun ada ni. Jantan. Depan ni pun ada. Begini duduk. Satu lagi belum, Ustaz. Yang tu je belum. Kalau dapat buahnya itu, saya jadi perempuan. Jangan bang. Buat tenang bang. Tenang. Fikir panjang bang. Ustaz tak faham. Kita ni, perempuan yang terkurung dalam tubuh lelaki. Tak faham. Itulah orang macam you all bukan faham tau. Kita ni sebenarnya perempuan tetapi terkurung dalam tubuh lelaki. You all boleh bayang tak macam mana sesepitnya hidup kita? Tensionnya kita. Kita perempuan tiba-tiba kita duduk dalam tubuh lelaki. Tension tau. Kita nak balik pada asal sebab tu kita nak buang kita punya. So maknanya Allah tu salah lah kak. Allah tersilap masuk sarung ke macam mana? Patutnya abang ni masuk perempuan tapi tersilap masuk lelaki. Mustahil. Allah silap bang. Allah tak pernah silap bang. Saya kata kalau abang sakit jantung, orang boleh ganti. Kalau abang sakit buah pinggang, orang boleh derma. Kalau abang tulang reput, orang boleh terma tulang. Kalau abang dah buang benda tu, kalau abang nak pasang balik, siapa nak derma bang? Pergi potong, 2 bulan lepas tu nak pakai balik. Pergi jumpa tu imam. Imam, derma kat saya. Aku pun nak pakai, pergi ingat hang. Imam kata, aku pun nak pakai. Tuan-tuan, banyaknya masalah. Jom kita jadi ejen menyelamatkan manusia.
Tak boleh 1000, seorang jadilah. Seorang jadilah. Ada kawan kita tuan-tuan tak pernah mai semayang. Seorang aja tarik dia mai semayang di masjid. Bayangkan malam ni kita 300 orang mai semayang. Kalau setiap seorang daripada kita tarik kawan seorang, 600 orang. Kita selalu kata dia tu tak elok, tak mai semayang, dia tu tak bagus, tak mai semayang. Tak, bukan dia tak bagus, kita tak bagus. Sebab kita gagal didik dia mai. Saya bila saya ceramah tuan-tuan orang tidur, saya tak marah. Saya kalau saya ceramah, orang tidur, saya tak marah. Sebab dia mengantuk. Dia penat, dia letih. Yang keempat, sebab saya tak pandai ceramah. Kalau saya pandai ceramah, dia tak ada masa untuk tidur. Jadi yang salah bukan dia. Yang salah adalah saya. Sebab tu kalau saya baca khutbah, separuh masjid tidur. Bukan salah yang tidur, salah saya. Sebab saya tak pandai baca khutbah. Tapi berapa ramai yang menyalahkan orang. Orang ceramah tidur. Orang baca khutbah tidur. Cuba jangan salahkan orang, salahkan aku. Dia tu tak main masjid, dia tu tak main masjid. Aku yang salah sebab aku gagal didik dia orang. Macam mana cara nak tackle dia orang untuk datang? Itu tanggungjawab kita. Barulah masyarakat jadi baik. Kita yang salah, bukan orang. Tuan-tuan yang saya muliakan. Saya kata pada tuan-tuan dulu di masjid mana, ada orang daripada Muar datang minta maaf. Dari Muar datang jumpa saya di Ipoh, naik bas. Datang ke sekolah saya sebab nak minta maaf. Minta maaf, dia kata sebab saya mengata kat ustaz. Minta maaf ustaz, saya banyak mengata pada ustaz, saya nak minta ampun. Ustaz ampunkan saya. Saya kata saya lah yang minta ampun. Mungkin kata-kata saya, perbuatan saya menjadikan abang mengata pada saya. Saya minta maaf. Cantiknya hidup, tuan-tuan, kalau kita hidup dengan akhlak. Jom kita jadi orang masjid yang berakhlak. Macam mana tuan-tuan nak jadi orang berakhlak? Saya buat pada diri saya buat sekolah. Siapa yang nak main mengaji di sekolah saya? Kalau orang tak main, takkan kambing kucing nak main. Jadi apa yang saya buat? Setiap pagi, waktu budak-budak pergi sekolah, saya duduk depan pintu gate rumah saya tu, depan gate tu. Semua orang yang lalu depan rumah saya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Budak-budak menengah, rendah yang lalu, Assalamualaikum. Main 6 bulan saya bagi salam, saya tak bagi salam lah. Saya duduk ya dekat pintu. Depa pula, Waalaikum, Waalaikum. Depa pula bagi salam kat saya. Saya pergi kedai, Assalamualaikum. Masjid, Assalamualaikum Ustaz. Pergi kedai kopi, Assalamualaikum Ustaz. Sampai sekarang tuan-tuan, budak-budak yang saya bagi salam 18, 19 tahun. Dulu sampai sekarang jumpa saya di Perlis bagi salam, di UUM bagi salam. Ustaz tak kenal saya. Tak perasan. Yang tiap-tiap pagi Ustaz bagi salam saya. Pada ramai saya bagi salam. Dia cam saya tak cam dia. Tuan-tuan, bila saya jadi ramai kawan, bila saya buat sekolah, berselera orang datang. Kita marah orang tak datang, tapi kita tak kawan dengan orang. Bila buat kenduri, kita saja. Bila buat korban, kita aja dapat daging korban. Bila orang nak main? Siap buat mesyuarat pula. Yang mana tak datang masjid, jangan bagilah. Jangan bagilah. Daging korban ni kita bagi pada yang datang. Blok sana tu 8 orang tu memang tak pernah main. Pangkah. Habis. Ni puak-puak ni waktu makan baru datang tu pangkah juga. Mayang tak datang. Buat untuk kedarah sampai tu pangkah juga. Lama-lama geng kita saya syok sendiri. Tak ada kawan. Tak ada kawan. Kita nak cari kawan. Bila kita ramai kawan, hidup kita senang. Tuan-tuan tahu tak kalau nak jadi kaya tu apa? Nak jadi senang tu apa? 2 benda nak jadi senang. 2 benda nak jadi senang. Yang pertamanya kena ramai kawan.
Kena ramai kawan. Apa pula Ustaz? Ramai kawan setakat ni berapa ramai kawan saya kampung ni Ustaz tu? Hang tak reti. Hang ada Facebook. Kawan dalam Facebook hang nama apa? Nama friends. Dalam TikTok nama apa? Nama friends. Followers. Friend. Followers. Kalau hang nak senang, hang kena banyak kawan. Itulah kawan hang. Kita hari ni dah ada macam-macam tuan-tuan. Kita masih lagi tak nak pakai benda-benda ni untuk meramaikan kawan kita. Saya semalam ceramah di Matang Dama tu lapar lah. Pergi tepi laut tengok. Nak hujan rintik-rintik pula. Mencari tempat lain ada bumbung. Pergi makan kedai tom yam. Elok nak bayar. Toki dia kata, tak usah bayar lah Ustaz. Kami belanja. Tak boleh. Kak meniga. Tak apa. Kak tiap-tiap hari duk tengok ceramah Ustaz dalam Facebook. Kata bila lah Ustaz mai ni ada. Alhamdulillah saya nak belanja Ustaz. Alhamdulillah. Pasal ramai kawan. Cuba masjid kita buat ramai kawan. Cari jalan. Macam mana jalan nak bagi ramai kawan Ustaz? Senang. Tuan-tuan, hari ini 13 buah bas melawat saya. 17. Dari Johor sampai Kedah. Banyak kawan saya tuan-tuan. Yang makcik ni kata Ustaz, kalau mai Selayang, mai lah rumah. Nak makan nasi ke apa semayang, mai lah. Yang Kedah ni pula kata Ustaz, kalau nak makan ikan sekong laksa, mai. Ya hak Johor pula kata Ustaz, kalau nak makan mi kari kami Bandung, mai rumah saya. Oh, senang tuan ni. Setakat ni tak ada lah kata lagi Ustaz, kalau nak nikah lain, mai. Tak ada lagi tuan-tuan. Semua bab-bab makan di rumah. Jom tuan-tuan, lepas ni kita cari jalan. Macam mana nak meramaikan kawan kita. Bila ramai kawan kita dalam masjid, jemaah jadi ramai, pahala lagi banyak. Kuliah makin banyak. Yang ni lah jawatan kuasa kena kreatif. Kita kena pergi belajar di masjid di Pahang. Satu masjid di Pahang, subuhnya mengalahkan semayang maghrib macam semayang Jumaat. Semayang subuh macam semayang Jumaat. Masya Allah. Bila ditanya pada pengurusi dia, apa rahsia hang? Rahsia dia, tiap-tiap hari dia ajak orang, jom semayang subuh, mai semayang subuh. Semua kampung tu kawan dia. Budak-budak kawan dia, orang muda kawan dia, Bangladesh kawan dia, orang India kawan dia, semua kawan dia. Lama-lama tuan-tuan, semayang subuh macam semayang Jumaat. Bila dah ramai kawan tuan-tuan, lampu ni tak ada nak ganti. Orang dah tukar dah bila rosak. Kipas angin ni tak payah tunggu jatuh ke bawah, orang tukar dah. Ekor ni tak ada nak rosak, orang ganti baru dah. Kapek ni tak ada kerah, orang ganti baru dah. Pasal apa? Pasal ramainya jemaah. Lama-lama tuan-tuan jadi seronok. Dalam khutbah boleh sebut. Rumah nombor 8, tingkat 4, dia duduk kat hospital. Lam Wai sekarang. Siapa nak ziarah sila. Pakcik Pak Mat Tempel tu, hak duduk lorong 3 tu, sekarang ada kat hospital Seberang Pride, Seberang Jaya. Semalam jatuh motor. Dia jadi rapat tuan. Rumah Haji Dollah kemarin, basikal anak dia hilang. Semua ada cerita tuan. Lama-lama dalam kampung tu semua kenal. Yang ni kita kena buat tuan-tuan. Kita kena kenal ahli Korea kita. Dengar saja sakit, 1 batalion pergi ziarah dia. Dengar kata nak kenuri, 1 batalion pergi tolong dia. Lama-lama tuan-tuan, masjid ni, saya mula-mula bila saya pergi ceramah di situ, saya tak percaya bila mereka kata subuh macam semayang Jumaat. Saya tak percaya. Saya kata, bukan tak percaya, saya kata, betul ke? Sungguh apa? Betul tak? Ni biasa, ni tara ni. Saya kebetulan malam tu nak pergi Kuantan pula. Habis ceramah, saya pergi Kuantan. Satu hari, saya ceramah dekat dengan masjid tu. Jadi, saya tidur dekat satu hotel. Semata-mata, besok saya nak pergi sembahyang subuh di masjid mereka. Bila saya mai, saya duduk dalam kereta. Saya tengok orang datang sembahyang subuh ni, tuan-tuan, naik motor ni, tak berhenti. Masya Allah, ramainya orang. Malu saya tuan-tuan. Malu kita. Jadi, imarahnya masjid ni tuan-tuan, subhanallah.
Dia orang tackle jemaah. Jawatan kuasa tidak sombong, imam tidak sombong, jawatan kuasa berakhlak, makmum berakhlak. Lama-lama tuan-tuan, masjidnya sangat imarah. Nak buat apa pun senang sebab jemaahnya ramai. Jadi pelajaran kita malam ni, jom kita jadi berakhlak. Jawatan kuasa berakhlak, imam berakhlak, makmum berakhlak, ustaz berakhlak. Zaman kita nak boikot orang telah berlalu. Yang tu tak pernah main masjid. Kalau dia mati, jangan uruskan. Jangan dah tuan-tuan. Tu dah berlalu zaman Tok Kaduk. Yang tu tak pernah main kuliah maghrib. Kalau dia buat kenduri, jangan pergi rumah dia. Zaman tu dah tinggal jauh-jauh tuan-tuan. Zaman nak boikot orang, nak benci orang, tu bukan zaman sekarang. Zaman kita adalah zaman untuk berbaik dengan semua orang. Tadi di sekolah saya tadi, ada satu perempuan Cina dengan laki-laki Cina. Dia tak Islam. Dia tak Islam. Dua-dua Cina. Dia kata, boleh tak saya, sini ramai orang datang, boleh tak saya berniaga? Silakan. Nak berniaga apa? Silakan. Saya tak halal, bla 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 bla. Tak ada kan? Marilah dia Islam ke, dia tak Islam ke. Mai. Ni kita pula belagak dengan orang. Dengan orang Islam pun kita halau je mana. Jom. Niatkan betul. Ikhlaskan hati kita. Mudah-mudahan. Masjid ni cantik. Secantik itu jugalah orang-orang yang mengimarahkan dia. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati tuan-tuan. Allah rahmati tuan-tuan semua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawat wa Rabbul ard wa Rabbul arshil karim. Ya Allah ya Rahman, berkatilah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Berikanlah kebaikan kepada mereka, baik yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Ya Allah ya Rahman, lembutkanlah hati-hati kami ya Allah. Jadikanlah kami insan-insan yang berakhlak mulia ya Rahman. Jadikanlah masjid ini adalah rumah kami ya Allah. Tempat kami belajar dan beribadah. Tempat kami berbaik sesama kami ya Allah. Bukannya tempat pertelingkahan dan permusuhan ya Allah. Turunkanlah sakinah di dalamnya. Turunkanlah rahmah di dalamnya. Turunkanlah maghfirah di dalamnya ya Allah. Mudah-mudahan masjid ini menjadi tempat kami bersatu hati ya Allah. Tempat kami berjamaah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah mereka anak-anak yang mampu mempertahankan akidah mereka ya Allah. Kuatkanlah iman kami ya Rahman, dan matikanlah kami dalam keadaan iman dan Islam. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah tuan-tuan, ada orang komplain saya, dia kata Ustaz Razif ni lepas habis ceramah tu lari balik, salam pun tak mau. Bukan semua orang sama masalah ya. Jadi kadang-kadang saya tak sihat, sebab tu saya lari balik. Kadang-kadang saya tahan kencing, nak cepat kencing, tu ya saya tak salam. Macam malam ni saya belum kencing lagi tuan-tuan. Tadi pi ke tandas, tandas semua penuh. Jadi tuan-tuan jangan duduk salam dengan saya nak lari balik itu tuan-tuan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.